Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera pada semua murid yang mengambil mata pelajaran pendidikan moral tingkatan 1. Okey, hari ini I akan mengajar anda satu unit baru iaitu selahkan potensi diri, right? So sebelum kita mula kelas, okey, saya nak buat satu pesanan kepada murid-murid saya dari SMK Komuniti Nanas. Murid tingkatan 1, sila update kehadiran anda di ruangan live chat di sebelah kanan saya ini. Okey, tulis nama dan juga kelas anda. Okey. Dan juga jika pada murid-murid dari sekolah lain yang follow channel Seizzat ni, jika anda ada sebarang soalan, anda juga boleh tinggalkan soalan di ruangan live chat ataupun juga di ruangan komen di bawah. Selepas tamat video ini. Guys. So let's enjoy this chapter, right? This topic. I show you the notes, untuk unit 5 ini, right? Sekejap ya. Apa kita akan belajar hari ini? Alright, selahkan potensi diri. Menarik tajuk ni. So tajuk ni, potensi diri. Apa yang ada dalam diri kita? The strength, the potential dalam diri kita. Apa yang menjadi kekuatan yang kita rasa kita boleh buat. Gitu. So unit ni quite interesting, sangat menarik. Jadi kita akan bincanglah sikit apa yang penting dalam bab ni, unit ini. So dalam unit ini saya akan pelajari, jika anda lihat di sini apa yang kita akan belajar. Alright. So saya akan pelajari tentang kekuatan dan kelemahan diri. Of course, bila kita ada kekuatan, of course kita ada kelemahan. Macam orang kata berlawanan dia. Macam hitam lawan dia putih, something like that. Cara kita untuk membagi kelemahan kita, contoh kekuatan diri kita, apa yang kita suka, apa yang kita minat, apa yang kita rasa kita mampu buat. Dan menghargai keistimewaan diri, dan juga pada akhir sekali kita dapat mengaplikasikan potensi diri kita yang kita boleh buat untuk kesejahteraan hidup. Penting. Yang last tu juga sangat penting, right? So guys, dalam unit 5 ni, nilai-nilai yang kita kena yang kita kena beratkan, yang kita perlu very fokus ialah seperti yang berikut. Ada 6 nilai di sini. So pastikan anda faham berkenaan dengan kerajinan, kejujuran, harga diri, hemat tinggi, kesederhanaan dan bertanggungjawab. So let's start our unit 5. So guys, apa dia cara bagaimana kita cerita pasal potensi diri? Bila cerita pasal potensi diri, apa yang kita kuat dan apa yang kita lemah? Of course, first kali kita kena tanya diri kita, apakah yang ada dalam diri kita? Apa yang kita rasa kita mampu buat dan tak mampu untuk kita buat? So first kali untuk kita kenali potensi diri, ini adalah yang pertama. Kenal pasti kekuatan dan kelemahan diri kita. Manusia diciptakan berbeza-beza. Setiap orang ada kelemahan, ada kekuatan sendiri. Contoh, kekuatan I ialah sebagai seorang guru. I sebab apa? I suka share my knowledge, especially my MX knowledge to all students. I nak pastikan apa yang I tahu tentang matematik tambahan, murid satu Malaysia ni boleh tahu juga tentang konsep yang sama. Itu kekuatan I. Tapi apa kelemahan I? Kelemahan I mungkin apa? I tak mampu nak jadi seorang penyanyi. So, kekuatan I ialah I mampu untuk berhujah dengan you. Bukan berhujah lah. Maksud I mampu untuk mengajar you. I boleh ini, itu dan sebagainya. Tetapi I juga ada kelemahan. Saya ada kelemahan. Apa kelemahan saya? Tak boleh menyanyi. Kalau saya menyanyi mungkin saya kalah. Sebab itu bukan my cup of tea. So semua manusia ada kedua-dua ini, kekuatan dan kelemahan. Dia balance. Dia tak semuanya dia power. So itu pertama. Kedua, bila kita dah tahu kekuatan dan kelemahan diri kita, kita kena fikirkan pula apakah cara untuk membagi kelemahan kita itu. Gitu. Kalaulah contoh, saya ada masalah untuk bergaul. Contoh, saya tak boleh bercakap dengan orang, pemalu. Kelemahan diri.
Dan apakah cara untuk saya baiki kelemahan saya tu? Saya kena fikirkan. Okey, saya kena fikir apa cara supaya saya boleh pecahkan saya punya what we call that weakness. Itu. Okey. Memang kita tak akan dapat kita tak dapat lakukan dengan 100%, kita tak akan dapat lakukan dengan sangat baik. Contoh, kalau saya pemalu. So, kalau saya tak boleh transform daripada pemalu terus jadi seorang debater yang hebat. No. Dia perlu masa dan proses. Okey, dia perlu masa dan juga pelbagai aktiviti ataupun pelbagai aktiviti ataupun juga situasi, situasi yang boleh membantu kita untuk bercakap. Okey, dapat kita mengurangkan rasa malu tu. So maksudnya step by step, baby step orang kata. So daripada tak boleh cakap, kita cakap sikit, lepas tu cakap lebih banyak dan seterusnya. Nanti dah lama dia develop. Okay, the skill. Itu maksud I. Okay, selepas kita dah tahu kebaikan, kita dah tahu kekuatan dan kelemahan, kita wajib hargai diri kita. Tuhan dah cipta kita dengan sangat-sangat sempurna. Okay, kalau kita bandingkan diri kita dengan ada orang yang golongan manusia ataupun ciptaan Tuhan yang kurang sempurna, kita bukan sepatutnya, kita wajib bersyukur. Okay, we need to praise the God. Okay, bersyukur pada Tuhan. Okay, kerana kita dilahirkan dalam keadaan yang sempurna. Okay, walaupun kita ada kelemahan, walaupun kita ada kekuatan, dua-dua kita ada, kita wajib bersyukur dan juga kita wajib menghargai diri kita. Kalau bukan kita, kalau kita tak hargai diri kita, siapa lagi nak hargai diri kita? Kita. Okay? Ask ourselves. Okay? Macam mana kita nak hargai diri kita? Okay? So, dengan bersyukur segala yang diberi kepada kita. Sama ada itu kekuatan kita ataupun kelemahan, doesn't matter. Alright. Now, sekarang, potensi diri pula ialah kekuatan kita, betul? Alright. So, ataupun kelemahan kita juga boleh katakan potensi sebenarnya. Cuma kita kena develop potensi tu. Okay, kelemahan kita tu kita kena slowly develop dia. Okay, now, bagaimana cara saya untuk, apakah contoh-contoh potensi yang generally ada dalam diri manusia? Contoh, So, pertama sekali, mungkin manusia itu seorang yang kreatif, ataupun petah berbicara, ataupun suka melukis. Ini antara 3 contoh. Sebenarnya banyak lagi contoh. Right? So, kalau orang itu, ataupun seseorang itu seorang yang kreatif, kekuatan dia ialah kreatif. Kreatif maksudnya dia boleh cipta sesuatu. Okay? Dia boleh cipta something yang beyond of human thinking. Okay? Yang di luar kemampuan rakan-rakan yang lain. Itu contohnya. Okay? So, apa itu? Bagaimana cara kita kembangkan potensi kreatif ni? Okay. Nak kembangkan potensi kreatif ni, yes, you dah ada potential untuk menjadi seorang yang kreatif. Tetapi, even though itu kekuatan you, tapi tak cukup kalau setakat you tahu satu benda saja. You kena explore. You kena buka minda, explore semua sekeliling you. Apa yang boleh lagi dibuat supaya you menjadi lebih kreatif. Itu yang dikatakan mencari idea baru. Okey, tak semua orang tahu segala-galanya. Dia juga sometimes perlukan pakcik Google untuk tahu benda-benda yang latest. Okey. Yang kedua, menyertai pertandingan reka cipta dan inovasi. Sekolah selalu ni ialah because of now we have a pandemic COVID-19. So there's no what we call that? There's no competition, live competition, but we have online competition. So government pun KPM especially sudah endorse untuk buat online competition for Koko. So maksudnya anda juga boleh menyertai boleh menyertai pertandingan reka cipta dan inovasi secara online. Okay, so itu antara contoh-contoh untuk mengembang potensi bagi kreatif. Okay, kalau anda seorang petah berbicara, debater dan sebagainya, okay, seorang pendebat, suka berlawan, bercakap. Bukan berlawan tapi hujah. Memberi hujah yang bernas, yang betul dan tepat. Okay,
So, bagaimana untuk kita kembangkan potensi kita? You boleh bercakap dengan kawan you. Adakah itu cukup? You boleh bercakap dengan sangat bagus dengan kawan you. Adakah itu sudah cukup? Cuba kita letak diri kita di atas stage dan kita bercakap pada semua audiens di dalam auditorium. Can you imagine how nervous you are if that is your first experience? See? Semua orang, yes, we got our potential. Yes, I am a debater. Saya seorang yang petah bercakap, petah berbicara. Tetapi you kena develop lagi, you kena increase your skill. So, bagaimana cara dia? Ni, menonton cara orang lain berpidato dan berbahas. Selalu tengok contoh-contoh orang bercakap dekat video ataupun online conference dan sebagainya. Di situ kita akan dapat what we call idea ataupun cara-cara orang tu memulakan percakapan ataupun teknik untuk mengelakkan kita rasa takut, gugup dan sebagainya. Okey. Dan seterusnya ialah meningkatkan pengetahuan dengan membaca. Ni orang petah bercakap memang wajib lah. Okey, you nak jadi seorang debater, you kena ada knowledge yang banyak. Okay, so you terpaksa, bukan you terpaksa, you mesti wajib untuk mencari segala ilmu, segala bahan di sekeliling anda, especially pakcik Google. Google ni very important. Sekarang ni nowadays Google memang number one source lah. Okay, the first source yang kita akan guna untuk explore ataupun untuk mendapatkan apa-apa maklumat terkini. Alright. So, suka melukis. Ada orang dilahirkan dengan tangan emas. Maksudnya tangan dia memang what we call that, tangan dia sangat berseni orang kata. Okay. So, tangan dia boleh melukis dengan cantik dan sebagainya. You suruh I lukis, memang I tak boleh lah. Okay. Sebab itu kelemahan saya. Kelemahan saya boleh melukis tapi tak cantik lah. Okay. Tapi still kita kena belajar untuk mengurangkan kita punya kelemahan itu. Walaupun saya tak pandai melukis tapi saya boleh belajar. Walaupun dia tak perfect tapi kita ada menunjukkan meningkatkan potensi diri kita juga walaupun in term of kelemahan. Okay, so macam mana nak develop lagi kita punya potensi melukis ni? Masuk kelas seni lukis. You masuk kelas seni, belajar, cikgu you ajar saya lukis. Ini tone lah, apa warna asas sebagainya, if I'm not mistaken, sorry. Okay, so dan itu meningkatkan knowledge kita tentang seni lukisan. Dan seterusnya ialah dalam bila kita ikut kelas seni lukis, kita juga hands on. Hands on tu maksudnya ialah kita juga melukis. Kita melukis dan di situ kita boleh nilai hasil lukisan kita. Okay, arts. Okay, arts ni memang orang kata dia macam-macam di fikiran dia. Arts ni dia macam lagu lah. Bila you buat gubahan lagu, tulis lagu, orang yang cipta seni kata lagu tu dia ada imagination dia sendiri. Okay, so macam tu juga melukis. Bila dia lukis semua berdasarkan daripada otak dia. Okay. Now, menyambung pelajaran dalam bidang seni lukis. Ini juga adalah antara salah satu cara untuk meningkatkan potensi yang ada dalam diri anda tentang melukis. Alright? Okay guys, so that is cara kita meningkatkan potensi. Now, bila kita dah tahu kekuatan kita, kita tahu kelemahan. Kita cuba untuk kelemahan ni kita cuba untuk selesaikan masalah kelemahan kita ni supaya dia dapat lebih kurangkan kelemahan tu. Tapi yang saya nak cerita ni ialah, yang saya nak cakap ni ialah kalau kita dah tahu kekuatan kita dan kita juga telah tingkatkan potensi kekuatan kita, apa kebaikan dia? Okay? Kalau anda lihat pada sini, kita dah tahu kekuatan, kita dah tahu cara baca, kita dah tahu contoh kekuatan diri dan dah tahu kenapa pentingnya hargai keistimewaan diri. Dan now sekarang aplikasi. Ni sekarang ni. Apa pentingnya bila kita meningkatkan, kita dah tahu kekuatan kita dan kita telah tingkatkan kita punya potensi kekuatan itu, apa kebaikannya? Apa kegunaan dia? Ni dah dia, tajuk yang terakhir ni. Okay, mengaplikasikan. Maksudnya, apa reason? Apa yang kita boleh gunakan dia? Okay, bila, dengan kekuatan yang kita sudah ada tu. Okay, sekarang guys. Ni dia. Kerjaya. Okay, so bila kita dah tahu kekuatan kita di mana, so kita dah boleh set,
kita dah ada cita-cita masa tu. Ni orang kata cita-cita. Okay, ambition. Alright, so apakah kejayaan yang kita boleh buat, yang kita boleh kejayaan yang kita boleh cari nanti in the future pada masa akan datang berdasarkan ilmu dan juga kekuatan yang ada dalam diri kita. Okay, kalau anda seorang yang pandai berbahasa, gini, berbahasa, okay, orang bahasa ni ialah, okay, orang boleh cakap bahasa, pelbagai bahasa lah, okay, sama ada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, French, apa lagi yang Spain, Spain panggil bahasa apa Spanish, okay, Spanish dan sebagainya. Okay, itu antara contoh-contoh bahasa. Okay, so you boleh jadi seorang penyajak. Okay, poetry. Okay, so ini adalah satu kejayaan untuk orang yang dalam bidang bahasa. Okay, kalau anda seorang logical mathematics, logika matematik ini ialah applied mathematics sebenarnya. Matematik aplikasi kegunaan, matematik gunaan sebenarnya. Okay, so matematik gunaan ni ialah contohnya ialah bidang yang sesuai dia ialah kejuruteraan dan sebagainya. Okay, kejuruteraan, apa lagi yang melibatkan bina bangunan, okay, so dan sebagainya, ataupun yang melibatkan numbers, okay, yang melibatkan nombor, okay, bankers, okay, orang kerja bank. Okay, itu namanya matematik logika. Okay, matematik gunaan. Okay, yang seterusnya visual ruang. Visual ruang ni ialah lebih kepada seni lah. Okay, seni visual. Okay, seni visual. So memang career yang sangat senang. Okay, yang sangat sesuai dengan orang itu ialah pelukis. Jadi artis. Okay, artis. Seorang pelukis. Alright. So kalau kinestetik. Kinestetik ni ialah orang yang berpotensi sukan, orang macam atlet. Orang macam atlet. Okey, yang suka bersukan, kuat, cergas, very fit, boleh berlari 10 km non-stop contoh. Sesuai lah masuk sukan. Okey, kaya orang sukan. Okey, gaji dia sangat besar. Okey, tapi kena betul-betul perform lah. Okey. So kalau you seorang yang suka menyanyi, musical, so you boleh jadi seorang penyanyi. Okay, so ikut pada you. You suka bernyanyi, sometimes bila you alone dekat rumah, duduk dekat bilik nak baca buku ke apa, you pun nyanyi dulu, dengar lagu dekat YouTube dan etc. So maybe you are born to be a singer. Who knows, right? So ask yourself. Alright, interpersonal. Okay, interpersonal ni ialah sesuai untuk menjadi seorang juruhebah. Okay, orang yang yang bercakap dekat radio tu. Itu juruhebah. Okay, so dan satu lagi lawan dia ialah intrapersonal. Intrapersonal ni ialah orang yang boleh bercakap depan audience semua orang. Macam debaters lah. Orang debate, orang suka berdebate sebagainya. Okay, so dia boleh bercakap depan semua orang. Tak ada masalah. So dia boleh jadi seorang pakar motivasi dan sebagainya. Okay. Dan yang terakhir naturalist. Naturalist ni ialah orang yang mencinta alam. Okay, orang yang pencinta alam sekitar. Okay. So when we love the environment, so there's a potential in ourselves. We can be a we can be a nature guide. Nature guide. I mean, kita boleh jadi seorang pelindung kepada alam semula jadi. Okay. So contohnya ialah kalau anda lihat di sini ialah pegawai perkhidmatan. Okay guys. So ini antara contoh-contoh career ataupun contoh-contoh kerjaya yang kita boleh lalui atau yang kita boleh ambil apabila kita ada potensi seperti yang dinyatakan di sini. Okay. So macam kerjaya saya, potensi saya ialah saya sangat suka matematik. Okay. So I love maths. So that's why I love maths. That's why I jadi seorang guru. Okay. Sebab kalau anda lihat di sini logika matematik, I bukan logika matematik, I pure mathematics. Okay, mathematics pooling. That means more to numbers. Okay, this one more to application.
More to numbers, semua nombor je. Solve, proof, whatever. So that's why I become a teacher. Okay. So I hope you guys faham. Okay. Kalau ada sebarang soalan, boleh juga tanya di apa nama, di live chat ini ataupun di ruangan komen di bawah selepas tamat video ini. Okay, guys, itu saja untuk hari ini. Jadi apa tu, untuk murid-murid daripada CBN, okay, saya ada satu apa nama satu pengumuman saya nak buat pada anda. Okay. Sebenarnya hari ini saya ada diberitahu ini adalah kelas terakhir saya bersama anda. Okey, selepas ini ada guru baru akan menggantikan tempat saya. Okey, yang akan menggantikan saya untuk mengajar anda. Jadi saya harap guru apa tu, anda anda akan belajar dengan bersungguh-sungguh. Okey, walaupun kita belajar tak sampai sebulan, okey, walaupun I baru ajar you guys, yalah, my personal apa, what you call it? My personal sinilah, terus terang lah okay, yeah, my strength is about maths, matematik tambahan. I tak pernah ajar subjek lain selain pada maths selama I menjadi seorang guru. Okay, I sudah jadi guru 13 tahun. So semua adalah matematik tambahan since first posting I. Okay, sampai sekarang I tak pernah ajar lower form dan juga other than maths. But bila this year I diberi peluang sebab cikgu tak cukup kan, so I diberi peluang untuk ajar satu subjek lagi, iaitu pendidikan moral. Okay, jadi even though only one class, okay, so I feel it's out of my okay, it's out of my imaginary. So I feel a different challenge, okay, dalam mengajar moral ini. Okay, so because maybe I sudah biasa dengan MS, number, matematik tambahan, form 4, form 5 and also and etc. Tapi bila I ajar moral, I feel something different. Okay, I feel another challenge and I accept that challenge. Okay, that's why I suka. Okay, so I feel so happy bila mengajar ni juga. Okay, because dia ada what you call balance. Okay, balance numbers and words. Okay, dia balance kat situ. But what we have to do, what I can do, because the new teacher already came. Okay, so jadi saya harap anda belajar bersungguh-sungguh selepas ini. Ya, terima kasih sebab menjadi murid I untuk sebulan. Okay. Jadi kalau sebarang masalah, okay, murid-murid form 1, jika CBN murid form 1 CBN ni, kalau anda ada sebarang masalah, jika nak refer, nak tanya pun boleh, tak ada masalah. Alright. So I hope you guys belajar sungguh-sungguh. Please make me proud. Okay, all my students always make me proud. Okay, make me proud, make your parents proud, make yourself proud also. Okay, jadi itu saja pesanan I. So semoga kita berjumpa lagi di video akan datang jika ada lagi, insyaAllah. Okay, God will. Okay guys, itu saja. Sekian, terima kasih. Bye.